Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sama kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, mukhtasar bagi kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Muhammad Al-Banjariyah. Kita bab zakat tu kita habis, kita nak cerita pasal hukum sedekah yang sunat. Pada menyatakan hukum sedekah yang sunat. Bermula sunat muakkadah, sunat yang tekankan memberi sedekah kerana adalah tersebut dalam segala hadis yang sahih. Banyaklah disebut dalam hadis sahih, lagi masyhur. Pahalanya tu amat banyak sedekah sunat. Dan terkadang memberi sedekah itu haram jika diketahuinya bahawa yang menerima sedekah itu membiarkan dia dalam pekerjaan yang maksiat. Kalau kita bersedekah pada orang yang tengah maksiat dan dia tu akan berterusan buat maksiat dengan sebab kita bersedekah, jadi kau kuat yang maksiat, haram lah. Dan terkadang memberi sedekah itu wajib jika diketahuinya bahawa yang menerima sedekah itu sangat apa dengan hal keadaan mereka lah. Jadi kalau dia tu bersesak doa, lapar ke diri ke apa, kita wajibnya asal sedekah sunat, tapi dia tu lapar kau, maksudnya perlu sangat, jadi wajib bagi kita ni hak tahu kena bersedekah ke dia lah. Walaupun bukan zakat, sedekah tu jadi wajib je, asal sunat jadi wajib dah. Dan pada yang mengetahui dia itu lebih daripada makanan darinya lah, dah. Dia hak dia tahu dan dia ni lebih makanan hak dia ada ni lebih daripada keperluan dia, wajib je beri kepada orang hak siapa lapar ke diri lah dah. Syahadan bahawa terafdal memberi sedekah yang sunat kerana Allah Nabi SAW membilangkan orang yang mengerjakan demikian itu daripada jumlah seorang daripada 7 orang yang bernaung di bawah naungan arasy. Jadi orang yang bersedekah ni antara daripada 7 golongan yang dinaungi dalam naungan Allah SWT, naungan arasy Allah SWT, iaitu barang siapa membaikkan memberi sedekah hingga tiada ketahui tangan kirinya barang yang diberikan tangannya yang kanan. Jadi sedekah punya ikhlas tu siapa orang hak tangan kiri pun tak tahu tangan kanan. Budak maksudnya pahala yang sangat besar tu sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain, betul-betul ikhlas, tanpa riak, tanpa ada unsur-unsur yang mungkin membawa riak, susuk dah. Senyap sunyi siapa orang lain tak tahu dah. Tetapi menyatakan memberi sedekah supaya diikuti orang yang serta jangan dikosakkan dengan riak dan bermegah-megah, maka lagi jika tiada beroleh kekaitan yang memberi hadiah, tak kali itu terafdal. Kalau siapa kita sedekah tu siapa ke orang beri semangat lah, bukan riak, maka afdal lah. Dia afdal menyatakan memberi sedekah daripada menyembunyikan dia. Jadi kadang-kadang sedekah nyata tu besar faedahnya apabila memberi faedah kepada orang pakat sedekah lah. Dah. Tapi bukan nak nunjuk lah dah. Dah. Lepas tu, dia kena timbal taruh lah. Ada setengah tu molek kita tunjuk dah. Ada setengah tu kita tunjuk jadi tak ikhlas, memalu kepada orang penerima. Dan ia akan tambah tak ikhlas. Itu masalah lah. Dan demikian lagi terafdal menyatakan memberi zakat. Maka bagi sultan, bagi pada barang hal adanya. Jadi zakat molek tunjuk zakat ni nak suruh elak fitnah ke apa, zakat ni bagi hak wajib dah. Sedekah ni sunat, jadi bagi wajib ni molek nyatakan dengan terang lah. Dan demikian lagi pada yang lainnya, melainkan pada zakat harta yang terbudi seperti harta yang dapat dalam tanah, maka terafdal memberi sedekah akan segala keluarganya yang damping dekat. Zakat ni moleknya zakat ni pada pemerintah lah dah. Tapi kalau harta apa kita kata jumpa dalam tanah kita ke apa, moleknya berikan beranak kita dekat lah. Kerana ia terlebih utama daripada orang asing lah. Dan terafdal dahulukan keluarganya sendiri yang terlebih dekat kepadanya, kemudianlah maka segala keluarganya yang tiada harus nikah dengannya, bahak jauh-jauh lah. Dah. Dekat sekali dia, lepas tu jauh sikit. Dan jikalau wajib nafkahnya sekalipun, tadi waktu lebih dekat lah. Bahawa suami dan isteri itu berdamping jua martabatnya
Jadi suami isteri tu besarlah ni. Kalau suami sesak utama, bagi isteri ni kaya, bagi kepada lelaki ni lebih afdal lah. Kemudian daripada segala keluarganya yang jauh, kemudian maka segala yang tiada harus nikah. Tak boleh nikah lah, mahram lah. Suatu maka segala keluarga mentua dia tua ke apalah. Kemudian maka yang sekampung, iaitu teraula, terutama diikut daripada segala keluarganya. Sekampung ni kan lebih baik daripada keluarga jauh lah. Tapi dengan syarat bahawa di kampung keluarganya itu pada tempat yang tiada harus memindahkan zakat lah kepadanya dia. Jadi keluarga dia jauh. Dekat kampung dia tu walaupun bukan adik keluarga saudara dan sedaging, tapi mungkin dekat jiran ke apa, dia lebih utama juga dah. Beri kepada orang sekampung kita lebih susah. Jika tiada demikian maka didahulukanlah keluarga daripada sekampung lah yang asing lah. Jikalau jauh kampungnya sekalipun kalau ada keluarga kita susah jauh utama ke jauh lah dah. Dan terafdal memberi sedekah itu agar kepada seteru daripada segala keluarga dah. Balah memolek kita beri sedekah dah. Atau yang helak sekalipun kita musuh kita yang berasing dah. Memberi sedekah yang terlebih adawah itu terutama kepada musuh itu utama diikut kerana adalah yang demikian itu berjinak-jinakkan. Jadi kalau ada musuh kita molek kita beri sedekah pula supaya menjinakkan hati mereka, so baiklah. Dan mematahkan hawa nafsu. Kadang-kadang kita nak patah hawa nafsu kita, beri sedekah pada orang yang kita marah dah, benci dah, balas dah. Dan terafdal memberi sedekah akan segala yang soleh. Orang soleh lebih utama dah. Tapi sebelum orang soleh tu kita tengok sini orang yang kita balas tu lebih utama. Kita beri sedekah dah. Lepas tu baru orang soleh dah. Dan segala yang muhtaj yang memerlukan lebih utamalah, maka keduanya itu teraula daripada yang lain. Jadi orang lebih utama, lebih memerlukan, lebih afdal kita bersedekah pada orang itulah. Dan terafdal bahawa mengeluarkan sedekah itu pada masa yang terafdal, iaitu pada hari Jumaat. Contohnya kalau kita nak pilih hari Jumaat lebih molek kita sedekah. Dan pada bulan Ramadan lebih baiklah, istimewa pula pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan itu lebih afdal lah. Dan pada 10 hari bulan Zulhijjah lebih afdal pada masa lain dah. Dan pada kedua hari raya, sedekah hari raya dah. Dan demikian lagi sunat terafdal memberi sedekah pada segala tempat yang mulia, iaitu di Mekah dan Madinah. Jika ada ia di sana kerana besar pahalanya. Kalau ada orang susah gapa lebih afdal kita beri sedekah sana lah. Dan demikian lagi terafdal memberi sedekah tak kala kedatangan pekerjaan yang maha besar seperti perang sabilillah. Jadi sedekah satu sah untuk pergi dah. Dan gerhana, waktu gerhana dan tak kala sakit dan naik haji, sedekah masa naik haji itu sedekah. Dan pada masa pergi-pergian musafir, kerana yang demikian itu terlebih diharap menyampaikan segala hajat. Masa tu orang perlu amal. Masa musafir wala susah kita utamalah sedekah. Dan menjauhkan segala mara bahaya, dari kerana itulah sunat sedekah pada ketika jadi daripadanya tiap-tiap pekerjaan yang maksiat. Dan apa ni? Jadi kita elak pada mara bahaya ke apa sedekah dah. Elak pada maksiat sedekah molek dah. Dan terafdal bahawa mensedekahkan daripada barang sesuatu yang terlebih digemarinya akan dia, seperti firman Allah Taala dah. Jadi kita sedekah bahagian kita saya sekali dah. Itu lebih afdal lah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, firman Allah dah. Maksudnya, yakni segala-gala tiap-tiap sampai kamu kepada kebajikan dah. Tiada sampai kepada kamu kebajikan sehinggalah kamu beri sedekah jua daripada barang yang kamu gemari, gitulah dah. Dan makruh mensedekahkan harta yang tercela jika ada yang baik dah. Pilih hak tak molek sekali sedekah, tak molek lah. Sedekah ni apa ni kita sayang molek dah. Dan demikian lagi mensedekahkan harta yang syubhat. Kau yang molek dah. Harta tak molek kita sedekah ni, kita potong kerja ke ataupun untuk masuk ngajar ke ataupun kita adalah benda-benda yang kita tipu orang sikit nego tak jelas syubhat. Jadi benda-benda tu
kita pun sedekah seronoknya bersihkan harta kita. Tapi kita cara bersih tu kira tiap berapa molek lah dah. Dan janganlah enggan daripada memberi sedekah pada yang sedikit. Kalau kita ada sedikit, bila sedekah sedikit, jangan kita tak bersalah. Sedekah sedikit dah, boleh juga dah. Dan sunat ia memberi daripada pakaiannya apabila memakai pakaian yang baru dah. Dah. Memberi daripada pakaiannya, beri pakaian juga dah. Dan hendaklah ia memberi sedekah itu serta dengan suka hati. Sedekah yang biar suka hati, gembira, jangan tension pula dah. Dan manis muka, sedekah dekat dan gembira, manis muka. Kerana demikian itu berbanyak pahala lagi menyukakan hati hati segala fakir. Jadi orang fakir miskin tu tengok kita muka kita senyum gembira beri sedekah tu dia akan gembira lah, tak usah tidak tension lah. Sebab manis mukanya dan hendaklah ia memberi sedekah itu dengan tangan sendirinya. Moleknya dia sendiri sedekah, tidak melalui orang lain lah. Itu lebih baik lah. Dan jangan ia tamak akan doa segala fakir yang menerima dia. Jadi kita sedekah, tak usahlah kita ajak. Kalau doa saya dah tak perlulah tamak dah. Orang tu tak sedekah doa dia pun tak apalah. Sebab dia beri ni kerana Allah dah. Dia tidak mengharapkan doa orang dah. Takut jadi macam upuh pula dah. Dan jika meminta doa fakir itu, maka sunat ia juga minta doakan segala fakir itu supaya jangan ia kurang pahala sedekah. Jangan dia minta doa pada fakir. Saja dah. Kalau kita nak timbal balik takut jadi macam upuh. Moleknya lepas orang fakir doa ke dia doa pada fakir. Allah mintalah dia hidup senang-senang ke apa dah. Mintalah berkat harta ni supaya dia tidak bergantung dengan lain dah. Murah rezeki dia ke apa. Kita kena tolong doa banyak-banyak supaya jangan seolah-olah dia terbalas. Dia ni dia doa kita balik kau jadi balas pada kita beri sedekah dia dah. Sebab tidak berkurang pahala sedekah kita lah. Gitulah. Jangan mengharapkan doa daripada si miskin lah. Dan tiada harus memberi sedekah akan barang sesuatu yang muhtaj diperlukan ia kepadanya. Kerana makanannya atau makanan yang wajib atasnya nafkahnya pada harinya. Jadi kita tak molek lah. Tidak harus kita ambil sedekah ni untuk daripada barang yang kita perlu dah. Nafkah kita, anak bini kita nak makan, kita ambil. Anak bini kita nak makan, beri orang lain. Dia kata tidak haruslah dah. Dan malamnya dah. Jadi makan minum anak bini kita tu lebih utama lah. Kita jaga, jangan sampai ke anak bini kita tak boleh makan dah. Seperti sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ay yadha'a man yafutuhu lah. Makna sebenarnya ialah dosa segala manusia yang melaparkan barangnya siapa yang diberinya makan akan dia. Nafkah dia, wajib harta nafkah hak dia tu cukuplah bagi seorang itu dosa apabila dia tidak menunaikan kewajipan lah memberikan nafkah kepada orang yang di bawah tanggungan dia dah. Dan demikian lagi tiada harus mengeluarkan sedekah daripada orang yang memerlukan, ia akan membayar hutangnya. Kerana membayar hutangnya itu lebih wajib lah. Nak sedekah kan dia ada hutang dah utama bayar hutang lah. Tapi gitulah hutang yang kita kata hutang yang boleh bayar tu. Ada hutang memang kita lah ada perjanjian bayar ikut bulan dah. Bayar 1,000 sebulan ke 100 sebulan. Jadi waktu bayar lah. Waktu tak usah lah kata. Lebih-lebih tu boleh lah sedekah dah. Kalau kita nak tunggu habis memang tak cukup. Itu nak bayar habis dah lepas tu. Tak ada payah dah. Kita bayar sekaligus dah. Pasal kita telah ada perjanjian nak bayar 1,000 sebulan ke apa dah. Kita lebih-lebih tu kita bayar lah. Boleh lah sedekah dah. Dan sunat mensedekahkan harta yang lebih daripada hajatnya, daripada keperluan dah. Dan hajat segala yang wajib nafkahnya atasnya pada malam dan siang. Jika tiada kesukaran atasnya. Jadi lebih daripada keperluan dia, tak siapa kau tak suka dia lah, anak bini dia, keluarga dia. Dan atas mereka itu mensabarkan pada ketiadaan makanan. Dan biar kalau keluarga ia boleh sabar tak apalah tak. Dan jika tiada demikian maka iaitu makruh. Kalau keluarga tak sabar tak sedekah ke apa, tak molek dah sedekah dah. Utama keluarga je sendiri dah dulu dah. Dan demikian lagi makruh bagi seorang mengembali atau membeli sedekah, ambil balik sedekah dia atau zakatnya atau kafarah, dan inilah hak bayar kafarah dia yang telah diberikannya akan fakir tersebut. Hak ibadah tak boleh tarik balik dah.
Atau dia beri orang yang lain. Yang ambil nak beri ke orang lain pun tak boleh dah. Dia beri tak boleh tarik balik dah. Dah tak boleh beri balik, ambil tarik balik beri ke orang lain. Kerana mengembalikan itu, ambil balik itu umpama anjing yang makan muntahnya. Umpamanya macam anjing tak boleh dah ambil mutah. Mutah anjing tak boleh dah. Nak ambil pula mutah anjing tak boleh dah. Jadi macam makan anjing makan mutah dia balik lah tak boleh. Tetapi jikalau dipusakainya akan dia, maka iaitu tiada makruh mengambil dia dah. Tapi kalau saka atau saka gapo dia beri kepok jadi saka boleh balik, tu tak ada masalah dah. Dan demikian lagi tiada makruh jika diambilnya akan dia daripada yang lain dah. Kalau yang ambil tu daripada jalan lain bukan dia usaha ikhtiar dah nak ambil balik dah. Tiba-tiba orang tu beri balik dia dah. Tak ada masalah lah gitu dah. Masalah jikalau seorang mengirimkan sesuatu akan seorang fakir, maka tiadalah hilang miliknya daripada dirinya jika tiada diterima dengan fakir itu, tiada bertemu dengan fakir itu. Jadi dia nak suruh beri ke orang miskin nak. Wakil ke siapa-siapa tiba tak jumpa dah. Dan orang fakir tak terima lah akan dia. Maka sunat ia mensedekahkannya dia kepada orang yang lain lah. Cara orang miskin tak jumpa dia boleh sedekah kepada orang yang lain lah. Tidak sampai tahap miskin pun boleh lagi dah. Dan janganlah dia ambil akan dia moleknya. Hak dia niat dia hak ni nak bersedekah 100 macam ni. Tiba-tiba tak jumpa orang hak yang dia layak yang sesuai dengan hati dia. Hak ni orang ni berhaknya. Tiba tak ada lah miskin setara hak dia nak dah. Jadi dia boleh beri sedekah yang kurang lah. Memerlukan berbanding hak dia niat tu dah. Boleh lah. Jadi tak salah ambil lah pasal dia niat dah nak sedekah 100 ni dah. Syahadan haram bagi orang yang kaya ia dengan harta atau usahanya meminta kepada seseorang hal kepapaannya jikalau tiada meminta sekalipun. Jadi kalau orang beri sedekah ingat ke dia sesak, dia kaya dah. Jadi dia tak mahu terima lah. Walaupun dia tak minta sekalipun. Seperti cerita seorang sahabat Nabi SAW daripada ahli Suffah. Tak kala ia mati ditinggalkannya 2 dinar, maka sabda Nabi SAW, kita minan nar. Yakni 2 tempat dituan daripada api neraka dah. Jadi tak tahu wallahu alam lah hadis ni kuat setamana. Kata ada sahabat ahli Suffah, dia mati ni ada benda, ada harta sedekah. Ahli Suffah ni tak ada harta, dah sepatutnya makin dah dah. Tiba dia macam buat harta, sipai 2 dinar. Dia kata macam ada 2 itulah benda yang dapat api neraka dah benda tersebut. Allah alam lah. Jadi kalau dia tu orang yang tidak memerlukan, tak boleh dia ambil sedekah tu untuk mengayakan dia dah. Jadi orang bu itu atas dasar dia miskin, padahal dia ada pitih. Jadi dia tak cukup harta, dia sekadar cukup makan yang sedekah ni dah. Jadi begitu juga kita pihak pemerintah, kalau dia gelandangan ke apa ni, dia kena ambil tindakan. Kalau jadi sindiket ke apa ke, ataupun nak kumpul kekayaan je, pasal benda tu haram, duit tu haram. Kerajaan apabila tahu benda tu boleh membawa haram, dia kena ambil tindakan. Tak boleh biarkan rakyat dia buat benda haram dah, termasuk dalam minta sedekah ni pun haram. Gitulah orang bersedekah pun gitu sebenarnya lah. Cumanya secara umum dia sangka baik lah. Tapi kalau dia berasa nampak gaya tu bukan nak minta sedekah perlu sangat, tapi untuk sedikit ni, ataupun orang nak sumpah kekayaan dia sendiri pun tidak sedikit, dia sendiri nak kumpul kekayaan, kita tengok gaya ni bukan perlu sangat, kita bukanlah Islam ni ajar kebodohan, kita mesti cerdik lah, tak sebut lah nampak nipu dah, orang nipu dah. Sedikit ni nampak gaya ni macam gaya sedikit ni, macam ada setengah tu dia cek dah, dia kata dia mu'allah lah gapo dah. Dan dia nak untuk pondok dia lah gapo. Lepas tu orang suruh ngucap pun tak mandang. Nampak senang dia ni adalah sedikit dia bukan kumpul zakat sedekah gapo dah. Untuk rohiyah lah, untuk gapo pada hadiahnya, untuk makan dia sedikit kumpul kaya dan penipuan lah, sedikit penipuan lah. Tak usah lah kita sedekah gitu dah. Dan kita kalau kita tahu, kita boleh lah sedekah benda gitu, kadang benda tu akan menggalakkan penipuan lah. Dan demikian lagi haram
memungkit akan yang diberi sedekah. Kalau kita beri sedekah, kita boleh mungkit-mungkit. Kita boleh kata apa? Mujuk kawin lah sedekah ke demo ni. Demo kena terima kasih, demo kena bersyukur dah. Hamba beri sedekah ke demo, tak boleh lah kita mengukit-ukit dia. Dan sunat muakkadah mensedekahkan air. Air pun boleh kita sedekah, iaitu pada tempat yang terlebih mustahil diperlukan lah. Masa orang perlu minum air, sedekah air tu walaupun biasa jadi besar pahala dia dah. Orang yang memerlukan kepada air daripada makanan berbanding makanan. Jika tiada demikian, maka mensedekahkan makanan itu terafdal. Kalau air itu tidak diperlukan sangat, orang banyak ada air, tidaklah besar pahala dia. Tapi masa orang perlu sangat, masa tak ada air, kita sedekah air, jadi besar pahala sedekah air. Allah a'lam habila kita bab sedekah, kita masuk bab kitab siam. Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.